Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita ada ujian percubaan lisan untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dijalankan serentak. Jadi rumit tapi kita boleh lakukannya. Okey. Jadi cikgu sediakan panduan ini. Jom. Baiklah, sekarang kita berada di bilik utiliti agama di mana bilik persediaan untuk ujian lisan. Okey. Jadi cikgu dah tampal maklumat di papan kenyataan di sebelahnya. Okey. Jadi untuk bahasa Inggeris, okay, ini ialah kumpulan pelajarnya. Jadi kita ada sidang 1 dan sidang 2. Sidang 1 terus lapor diri ke bilik menunggu. Okay. Contohnya untuk pelajar ini, Hurin Humaira, dia terus lapor diri ke bilik E. Di mana bilik E? Iaitu di 4C. Okey. Manakala untuk sidang 2 pula, contohnya Nelson Ningkan, dia tak lapor diri di bilik menunggu dahulu. Dia lapor diri di bilik utiliti. Sekarang kita berada di dalam bilik utiliti. Bilik utiliti ini kita bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu di sebelah kirinya untuk bahasa Melayu dan sebelah kanannya untuk bahasa Inggeris. Jadi kita duduk di tempat kita telah ditentukan. Okey, tengok ni contohnya nombor 1. Jadi pelajar yang nombor 1 tadi dia akan tunggu di situ, iaitu Nelson Nungkan. Okey. Manakala Nurin Humaira pula, dia terus pergi ke bilik E. Okey, di tingkatan 4C. Okey. Jadi dia ialah pelajar yang nombor 1, Hurin Humaira. Maka dia akan masuk ke dalam, maka dia akan cari nombor 1. Okey, jadi dia akan duduk di sini. Apabila namanya dipanggil, dia masuk ke bilik ujian 1. Dia label nombor 1, iaitu di 4 dedikasi. Jadi pengawas yang akan jaga di bilik E nanti akan maklumkan bahawa dia perlu pergi ke sini. Maka apabila dia masuk bersama dengan pasangannya, jadi Nurin akan duduk di sini, Hurin akan duduk di sini dan pasangannya akan duduk di sana. Apabila selesai saja ujian, maka mereka perlu keluar daripada bilik ini dan gunakan laluan di sebelah kanan, turun tangga untuk pergi ke dewan untuk ke bilik kuarantin. Apabila semua sidang 1 dah selesai, pelajar nombor 1 hingga nombor 16 sudah selesai, maka pengawas bilik akan maklumkan kepada guru yang menjaga di bilik utiliti untuk memanggil sekumpulan lagi pelajar, iaitu sidang 2 bermula daripada Nelson Ningkan sampailah habis untuk berada di sini. Jadi duduk ikut nombor masing-masing, 1, 2, 3, 4 dan sehinggalah 16. Dan proses itu berulang semula pergi ke bilik ujian 1. Mudah kan? Jadi cikgu ringkaskan sekali lagi. Untuk calon yang berada di sidang 1 terus melapor diri ke dalam bilik menunggu. Manakala calon yang di sidang 2 melapor diri ke bilik utiliti dahulu, barulah masuk ke bilik menunggu selesai saja sidang 1. Okey? Kalau ada sebarang masalah, kita boleh berbincang. Untuk bahasa Melayu pun prosesnya hampir sama. Jadi untuk sidang 1, okey, sidang 1 terus melapor diri ke dalam bilik yang telah ditetapkan. Contohnya untuk Damia, dia terus lapor diri ke bilik A. Di mana bilik A? Iaitu di tingkatan 5D. Untuk Nur Haris Daniel terus lapor diri ke bilik C. Di mana bilik C? Di tingkatan 5C. Okey. Untuk sidang 2 pula, jadi mereka perlu lapor diri ke bilik utiliti dahulu sebab tunggu yang daftarnya selesai, barulah mereka melapor diri ke bilik menunggu. Contohnya Fabian. Okay. Fabian pula akan berada di dalam bilik utiliti. Jadi sebelah kiri untuk bahasa Melayu, sebelah kanan ni untuk bahasa Inggeris. Jadi Fabian tadi nombor 1 di sana tadi itu papan notis, maka dia akan duduk di sini bersama dengan ahli kumpulannya. 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi mudah untuk mereka berbincang. Untuk bahasa Melayu yang sidang 1 tadi melapor diri di bilik A, iaitu di tingkatan 5
dedikasi. Contohnya untuk Damia dan kawan-kawannya. Jadi semua pelajar ini, ada 16 orang ini akan berada di dalam bilik ini. Okey. Contohnya Damia, kumpulan yang pertama, dia akan duduk di sini. Damia yang nombor 1 dekat luar tadi, dia akan duduk di sini. Rakannya nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Untuk dua meja ini akan berada di bilik ujian 1. Dan untuk dua meja ini akan berada di bilik ujian 2. Mana maklumat itu ada dicatatkan di sini. Iaitu bilik ujian 1 dan bilik ujian 2. Damia akan masuk ke bilik ujian 1. Dan Adib Syahiran akan masuk ke dalam bilik ujian 2. Damia akan masuk ke dalam bilik ujian 1 dan dia akan diuji secara individu dahulu. Jadi dia akan masuk, dia akan pilih antara tempat nombor 1 ataupun tempat nombor 2. Okey, apabila individu hanya dua kursi saja digunakan, iaitu 1 dan 2. Selesai saja dia ujian individu, dia akan bergerak ke bilik seterusnya. Bilik seterusnya ialah bilik kuarantin B, iaitu label B, iaitu tingkatan 5F. Maklumat ini akan disampaikan oleh pentaksir kepada calon supaya dia bergerak ke bilik kuarantin. Jadi untuk kes Damia tadi, jadi dia orang pertama, jadi dia akan masuk ke dalam dan dia akan duduk tempat seperti ini juga. So label nombor 1. Jadi dia akan duduk situ. Jadi dia akan tunggu ahli kumpulannya semua selesai individu. Maka semua apabila sudah cukup quorum, maka dia boleh mulakan perbincangan untuk ujian lisan berkumpulan pula. Apabila sudah cukup masa, maka dia akan dipanggil masuk semula ke dalam bilik ujian yang tadi. Untuk ujian berkumpulan, maka mereka akan duduk memenuhi semua ini. 1, 2, 3 dan 4. Okey, di bilik ujian yang telah ditetapkan. Senang kan untuk bahasa Melayu? Okey. Jadi untuk bahasa Melayu kita ada 4 bilik ujian. Bilik ujian 1, bilik ujian 2, bilik ujian 3 dan bilik ujian 4. Cikgu dah tampal di papan kenyataan maklumat yang pertama. Maklumat seterusnya akan disampaikan oleh pengawas di bilik menunggu. Kemudian seterusnya akan disampaikan oleh pentaksir di bilik ujian. Kemudian seterusnya akan diberitahu oleh pengawas yang berada di bilik kuarantin. Dan apabila selesai saja untuk ujian berkumpulan, maka calon perlu keluar daripada bilik dan menggunakan laluan sebelah kanan. Okey, sebelah kanan, turun tangga untuk pergi ke dewan. Okey, di sana mereka akan menunggu untuk meneruskan pelajaran mereka. Tunggu untuk ujian yang seterusnya, mungkin keesokan harinya ataupun lusa untuk subjek yang berlawanan pula. Kalau dia hari ini dia bahasa Melayu, esok mungkin dia bahasa Inggeris. Jadi saya harap panduan ini dapat membantu kita semualah. Perkara ini memang susah, tapi saya yakin kita boleh lakukannya. Dan perkara ini pertama kali kita buat dan kita akan buat penambahbaikan pada masa akan datang. Jangan takut untuk beritahu cara untuk kita lakukan sesuatu itu dengan lebih baik. Saya akan terima sebarang cadangan daripada anda. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita ini berjaya mengharungi ini bersama-sama. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.